Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar? Waalaikumsalam. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So bersama Hana pagi ni di showroom Arai Hijrah Global Sdn Bhd. Okey, sebelum Hana mulakan, insyaAllah Hana nak ajak ramai-ramai untuk follow kita punya Instagram, okay, Arai Hijrah Global Sdn Bhd. Kita ada Arai Hijrah dan juga kita ada Nur Hafizah Saad. Okay, jangan lupa untuk follow kita punya YouTube channel. Okay, boleh subscribe YouTube channel kita Nur Hafizah Saad dan juga Arai Hijrah, dan juga kita punya Telegram. Banyak perkongsian yang kita lakukan kan di Telegram, okay, Arai Hijrah Global Sdn Bhd. Okay, so boleh search dan follow, boleh join, okay, Telegram channel kita, insyaAllah. Okay, so tanpa membuang masa, insyaAllah, okay, hari ni Hana nak share, okay, fadilat zikir. Okay, kita taklim kan, kita berbincang sikit lah kan tentang fadilat zikir kan, apa kebaikan zikir. Kadang-kadang kita zikir kan, kita zikir la ilaha illallah, kita zikir subhanallah, kita zikir alhamdulillah, Allahu akbar, tapi kita tak tahu apa fadilatnya kan, kita tak tahu apa manfaatnya. Okay, so Hana akan baca fadilatnya, insyaAllah. Sebab fadilat ni kita jadi lebih semangat, kita istiqamah untuk lebih banyak lagi berzikir, insyaAllah. Okay, okay, so macam biasa sebelum kita mulakan, okay, perkongsian kita, insyaAllah kita sama-sama, okay, membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, semoga insyaAllah sebab Al-Fatihah ni, okay, membawa keberkatan dalam majlis kita. Okay, sebab Fatihah, okay, kita sedekahkan Al-Fatihah ni untuk Nabi SAW, okay, untuk para sahabat, untuk kedua ibu bapa kita, okay, untuk adik-beradik kita, ahli-ahli keluarga kita, okay, lagi untuk siapa? Untuk para guru kita, okay, dan jangan lupa untuk umat, okay, semua, okay, kita doakan semua muslimin dan muslimat, insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, suara Hana boleh dengar jelas tak? Di semua platform, Arai Hijrah, Arai Hijrah Global Sdn Bhd dan juga Nur Hafizah Saad. Kalau tak dengar jelas, boleh bagi tahu. Okay. Okay, so insyaAllah kita mulakan dengan fadilat zikir. Kalau ada masa, insyaAllah kita pergi pula kepada fadilat tabligh. Tabligh ni maksudnya apa? Fadilat ataupun kebaikan kita
share ilmu apa yang kita ada kan. Kita share tabligh ni, kita share kebaikan ataupun apa-apa ilmu yang kita ada, kita share pada orang lain. Okay, apa fadilat dia. Okay, tapi sekarang Hana share fadilat zikir kalimah tayyibah. Kalimah tayyibah tu apa? Kalimah la ilaha illallah. Kan kita banyak kali sebut la ilaha illallah kan, kita banyak kali sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah kan, tapi kita hanya tahu terjemahan kepada zikir tersebut, tapi kita tak tahu apa kebaikan ataupun fadilat zikir tersebut. Okay, hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdala dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Hadrat Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang terbaik ialah la ilaha illallah. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang katakan zikir yang terbaik ialah la ilaha illallah, dan doa yang terbaik ialah alhamdulillah. Zikir yang terbaik ialah la ilaha illallah dan doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan ataupun penjelasan daripada hadis yang Hana bacakan tadi adalah jelas bahawa zikir yang terbaik ialah la ilaha illallah. Kelebihan kalimah ini juga terdapat dalam banyak hadis. Maksudnya banyak hadis yang mengatakan kelebihan ataupun kebaikan kalimah thayyibah ni, kalimah la ilaha illallah. Oleh sebab asas agama adalah kalimah tauhid. Maka tidak ragu-ragu lagi bahawa kalimah ini merupakan zikir yang terbaik. Kalimah ni adalah apa? Kalimah tauhid. Kalimah tauhid tu adalah asas agama kan. Kita sebut la ilaha illallah kan, tiada Tuhan selain Allah, itu adalah asas agama. Sementara alhamdulillah, bila kita sebut zikirkan alhamdulillah pula adalah doa yang terbaik. Kenapa alhamdulillah ni doa yang terbaik? Kerana doa yang terbaik kerana tujuan memuji Zat yang Maha Pemurah adalah sememangnya untuk memohon sesuatu daripadanya. Secara umum pujian dan sanjungan terhadap raja-raja, orang-orang kenamaan dan para hartawan sebagaimana yang dilakukan melalui syair-syair adalah semata-mata dengan tujuan untuk meminta sesuatu daripada mereka. So bila kita sebut alhamdulillah kan, segala puji bagi Allah, itu adalah doa yang terbaik buat kita. Hadrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, so apa yang Hadrat Abdullah berkata, dia kata sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah sebaik-baiknya dia ucapkan juga alhamdulillah, kerana tersebut dalam Al-Quran. So dalam ayat Al-Quran ada yang mengatakan dialah Tuhan yang maha hidup dan tiada Tuhan selain daripadanya, maka sembah dan pohonlah kepadanya dengan mengikhlaskan amal ibadat kamu kepadanya semata-mata. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir semesta alam. Mulla Ali Qari. Mulla Ali Qari itu adalah salah seorang ulama juga. Dia berkata, tidak ada sebarang keraguan bahawa zikir yang paling afdal dan mengatasi seluruh zikir yang lain ialah kalimah thayyibah. Subhanallah. Nampak tak kebesaran ataupun kebaikan, banyak fadilat kan yang ada dekat dalam kalimah thayyibah ni kan. Sehingga kan ulama kita kan, Mulla Ali Qari, kalau kita tahu kisah Mulla Ali Qari ni kan, banyak kitab yang sebut nama Mulla Ali Qari ni rahimahullah ta'ala kan. Dia kata tak ada sebarang keraguan bahawa zikir yang paling afdal, zikir yang paling afdal daripada zikir-zikir yang lain kan, daripada zikir-zikir yang lain mengatasi seluruh zikir yang lain ialah kalimah thayyibah. Waalaikumsalam. Kalimah thayyibah juga merupakan asas agama. Islam lahir menerusi kalimah ini. Islam lahir menerusi kalimah ini. Sebab kalimah thayyibah kan, la ilaha illallah kan, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita sebut kalimah thayyibah ni adalah kalimah asas. Kalimah asas. Islam lahir menerusi kalimah ini. Malahan seluruh pengajaran agama adalah berkisar di sekitar kalimah ini.
Okay, oleh sebab itulah maka ulama tasawuf, ulama tasawuf dan orang-orang yang arif mementingkan dan mengutamakan kalimah ini lebih daripada zikir-zikir yang lain. So bila kita tahu, kenal siapa ulama tasawuf. Tasawuf tu ulama tasawuf tu tak tasawuf. Kebanyakan belajar kita pernah dengar kan ilmu tasawuf kan. Ilmu tasawuf tu banyak yang mengenai adab kan. Ilmu tasawuf tu banyak mengenai menyucikan hati, tapi kita panggil tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs kan. Tazkiyatun nafs adalah ilmu tasawuf yang kita boleh belajar kan, tentang penyucian hati, macam mana nak hati kita bersih. Itu adalah ilmu tasawuf. Dan orang-orang yang arif mementingkan dan mengutamakan kalimah ini lebih daripada zikir-zikir yang lain. Seorang tasawuf, orang-orang yang arif kan, yang mementingkan kalimah thayyibah ni, mereka sangat mementingkan kalimah thayyibah ni kan. Mereka sangat mementingkan sebut la ilaha illallah anytime. Mereka menganjurkan, so apa yang mereka nasihatkan kepada kita adalah supaya diucapkan kalimah ini sebanyak mungkin. Telah terbukti melalui pengalaman bahawa sebanyak mana faedah dan manfaat yang didapati daripada kalimah ini tidaklah terdapat pada mana-mana zikir yang lain. Subhanallah. So mereka sendiri kan berpengalaman kan, bila mereka sebut je kalimah thayyibah la ilaha illallah ni sebanyak mana yang mereka boleh, mereka mendapat faedah, mereka mendapat manfaat daripada zikir ini kan, nak dibandingkan dengan zikir-zikir yang lain. Sebagaimana kisah yang masyhur, ada satu kisah famous kan yang tentang Syekh Sayyid Ali bin Maimun Maghribi rahimahullah ta'ala. Seorang mufti yang bernama Syekh Ulwan Hamawi rahimahullah ta'ala, yang juga merupakan seorang guru dan alim yang besar, telah pergi kepada Syekh Sayyid Ali untuk mendapat tarbiyah kerohanian. So para ulama kita, mereka rajin kan untuk berkongsi pendapat, mereka rajin untuk berkongsi ilmu, nasihat. So jika kan salah seorang daripada mereka mempunyai ilmu yang tersendiri, mereka akan share juga kepada orang lain. Sebab mereka tahu ilmu yang mereka ada ni kan takkan memberi manfaat kalau mereka bukan tak beri manfaat, tapi kalau jika mereka tidak menyampaikan ilmu yang mereka ada kan kepada orang-orang lain kan, mereka ilmu tu tak akan jadi bermanfaat. Ilmu tu tak akan jadi manfaat kalau mereka tak share ilmu-ilmu tersebut. Jika mereka dah meninggal dunia nanti kan, nak letak ilmu tu di mana, betul tak? So mereka ni, para ulama kan, mereka jika mereka ada ilmu kan, mereka akan share kepada orang lain. So seperti mana ceritanya mengisahkan Syekh Ulwan ni kan, Syekh Ulwan dia pergi kepada Sayyid Ali untuk apa? Untuk mendapatkan tarbiyah kerohanian. Maksudnya tarbiyah kerohanian ni untuk tarbiyah kerohanian. Tarbiyah untuk Sayyid Ali ni, dia nak dapatkan tarbiyah, nasihat kerohanian. Kerohanian tu hati lah kan. Syekh Sayyid Ali, Syekh Sayyid Ali telah memberi perhatian yang khusus kepada beliau. Beliau telah menegah Syekh Ulwan daripada urusan mengajar, memberi fatwa dan sebagainya. Syekh Ulwan telah disibukkan untuk berzikir sepenuh masa. So bila Syekh Ulwan ni pergi kepada Syekh Sayyid Ali kan, nak dapatkan tarbiyah kerohanian. So Syekh Sayyid Ali ni nasihatkan dia untuk apa? Untuk jauhkan daripada urusan mengajar kan, berhenti sekejap untuk urusan mengajar, berhenti sekejap untuk memberi fatwa dan sebagainya. Kemudian Syekh Ulwan pun nasihat juga dia juga sibukkan untuk berzikir sepenuh masa. Sememangnya sudah menjadi kebiasaan orang awam suka mengkritik dan mencaci, maka orang yang ramai telah membuat bising dan mengatakan bahawa mereka telah dihalang untuk mendapat manfaat daripada Syekh Ulwan, dan Syekh telah disia-siakan dan dengan pelbagai lagi tuduhan. So bila Syekh Ulwan ni bercakap dengan Syekh Sayyid Ali, bila Syekh Sayyid Ali ni cakap dengan Syekh Ulwan kan, Syekh Ulwan kata, Syekh Sayyid Ali kata tak payah mengajar, tak perlu buat apa-apa, zikir je sepanjang masa kan. Tapi orang awam ni kan, orang awam dia kata yang Syekh Ulwan ni menghalang. Orang-orang awam kata yang Syekh Ulwan ni menghalang Syekh Sayyid Ali untuk memberi manfaat kepada orang lain. Dan banyak lagi tuduhan yang
ditomahkan kepada Syekh Ulwan. Okay, setelah beberapa hari, okay, Syekh Sayyid Ali mendapati bahawa Syekh Ulwan meluangkan masa untuk membaca Al-Quran, maka itu pun dilarang oleh Syekh Sayyid Ali. Okay, even masa semasa Syekh Ulwan nak meluangkan masa untuk membaca Al-Quran pun, kerana gurunya Sayyid Ali tu kata jangan baca Al-Quran. Okay, sebab apa? Sebab Syekh Ulwan kata kan, kau hanya spend masa, banyakkan masa untuk berzikir sahaja. Kan, spend masa untuk berzikir sahaja, bukan buat benda lain. Okay. Setelah perkara ini diketahui umum, maka makin bertambahlah, okay, bertambah hebatlah lagi tuduhan yang dilemparkan kepada Syekh Sayyid Ali dengan mengatakan bahawa beliau telah menjadi zindik dan telah keluar daripada agama. Walau bagaimanapun, setelah beberapa hari, zikir itu telah memberi kesan kepada Syekh Ulwan sehingga menyerap ke hatinya. Okey, so bila Syekh Sayyid Ali ni tak benarkan Syekh Ulwan untuk membaca Al-Quran, sebab apa? Sebab dia suruh Syekh Ulwan ni untuk spend masa untuk berzikir kan. Kemudian selama beberapa hari, Syekh Ulwan ni sendiri dapat rasakan efek ataupun kesan daripada kalimat thayyibah kan, kesan daripada dia berzikir. Okay, Sayyid Ali berkata kepada Syekh Ulwan, sekarang bacalah Al-Quran. Okay, kemudian bila zikir kan yang dibaca oleh Syekh Ulwan tu memberi kesan kepada hati Syekh Ulwan, barulah Sayyid Ali ni benarkan Syekh Ulwan untuk membaca Al-Quran. Kesalam para Muslimin. Okay, setelah beliau membuka Al-Quran, maka tersingkap kepadanya pelbagai ilmu dan ma'rifat daripada setiap ayat Al-Quran. Antara itu Syekh Sayyid Ali berkata kepadanya, semoga aku dilindungi Allah SWT. Bukanlah aku ingin menahan engkau daripada membaca Al-Quran, tetapi aku hendak melahirkan kesan yang sedang kamu alami sekarang pada diri engkau. Nampak tak dekat sini? Okay, disebabkan Sayyid Ali ni kan tak benarkan Syekh Ulwan untuk membaca Al-Quran, sebab dia nak Syekh Ulwan tu fokus pada zikir. Sebab bila zikir kan orang cakap zikir ni penyuci hati kan, zikir ni akan cuci hati kita daripada kekotoran. Barulah selepas Syekh Ulwan dapat kesan daripada zikir tersebut, barulah Sayyid Ali benarkan dia untuk membaca Al-Quran. Setelah dia membaca Al-Quran tu, barulah dia dapat apa? Dia dapat banyak kebaikan, dia dapat pelbagai ilmu daripada Al-Quran itu sendiri. Sebab hati dia telah suci, hati dia dah bersih. Dan kalimah yang suci ini adalah merupakan asas agama dan tunjang keimanan. Okay, oleh itu sebanyak mana kalimah ini disebutkan, maka sebanyak itulah akan teguh asas keimanan. Okay, iman bergantung kepada kalimah ini. Okay, sebab kita sebut la ilaha illallah, okay, kita sebut la ilaha illallah banyak kali, itu boleh dapat dia akan refresh ataupun renew iman kita. Sebab kita ni kadang-kadang kan, tengoklah macam apa orang kata, kalau kita kadang-kadang tak perasan bila kita terlalu mengharapkan dekat manusia, kita terlalu mengharapkan dekat makhluk Allah kan, iman kita sebenarnya boleh terhakis kan. Kalau kita nak tolong, kita selalu minta tolong dekat manusia, tolong jap, tapi kita terlupa untuk minta tolong dulu dekat Allah. Okay, sebab tu kita kena perbanyakkan la ilaha illallah supaya dapat renew kan, perbaharui iman kita insya-Allah. Okay, bahkan wujudnya dunia ini juga bergantung kepada kalimah ini. Okay, telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Okay, ada dalam hadis sahih yang mengatakan kiamat tidak akan berlaku selagi masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Okay, so sebarkan ilmu ni insya-Allah. Okay, kiamat tu tak akan jadi sehingga selagi masih ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Okay, di permukaan bumi ini. Okay, so perbanyakkan la ilaha illallah. Okay, bukan kita tak nak kiamat tu berlaku, sebab itu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, kita tak tahu bila, tapi okay, as long as possible kita sebarkan insya-Allah la ilaha illallah kan, banyak di dunia ini. Okay, disebutkan dalam hadis yang lain bahawa kiamat tidak akan berlaku selagi masih ada orang yang menyebut perkataan Allah di permukaan bumi ini. Okay, subhanallah. Okay, so itu adalah satu fadilat la ilaha illallah, okay, di mana ia dapat memperbaharui iman kita. Okay, so bila iman kita dah diperbaharui kan, kita ada
apa orang kata, iman tu kukuhkan dekat hati kita, barulah setiap perkara ataupun setiap ibadat yang kita lakukan baru kita akan dapat rasa, kan kita akan dapat lagi banyak ilmu, kan apa Al-Quran yang kita baca, kita akan dapat makrifat apa, kita dapat kenal ayat tersebut, kan setiap ayat dalam Al-Quran ni dia ada dia punya sebab, ada kisah di sebaliknya, baru kita akan dapat semua tu jika kita sucikan hati kita dengan zikir. Okay, so insyaAllah itu adalah satu fadilah zikir. Okay, la ilaha illallah. Okay, so macam mana nak Hana sambung fadilah zikir ataupun kita pergi kepada fadilat tabligh? Fadilat tabligh ni adalah fadilat kebaikan bila kita menyebarkan agama Allah. So, macam mana nak Hana teruskan fadilat zikir ataupun fadilat tabligh? Assalamualaikum yang baru masuk. Okey, Hana teruskan fadilat tabligh insya-Allah. Okey, fadilat tabligh. Okey, so fadilat tabligh hadis kedua. Okey, An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinatin fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakana alladhi fi asfaliha idza istaqaw min al-ma' marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharaqan lam nu'dhi man fawqana fa in tarakuhum ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aydihim najaw jami'ah. Rawahu Bukhari wa Tirmizi. Setiap kali kalau kalian baca mana-mana kitab, kan nampak je hadis, kan baca hadis tu. Sebab apa? Sebab nak dapatkan keberkatan hadis tersebut, kan. Sebab itu adalah apa? Kalam Rasul, kalam Rasulullah SAW. Nabi SAW yang cakap, kan. Nabi SAW yang bersabda. So bila kita nampak je hadis, kita cuba, kan, nak baca untuk mendapat keberkatan, untuk dapatkan nur, cahaya daripada hadis tersebut, insyaAllah. So daripada Hadrat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, tak kisah kita faham ke tak faham ke hadis tu, baca je untuk dapat keberkatan, insyaAllah. Dan kalau ada translation, dan baca the translation. Okay, daripada Hadrat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perumpamaan orang yang mentaati hukum ahkam Allah dan orang yang melanggarinya. So Rasulullah SAW bersabda, kan, Nabi SAW beri perumpamaan antara orang yang mentaati hukum Al-Quran, hukum-hukum Allah SWT dan juga orang yang melanggari hukum-hukum Allah. Adalah seperti satu kaum yang telah mencabut undi untuk menentukan tempat di dalam sebuah kapal. So perumpamaan orang yang taati hukum-hukum ahkam Allah dan juga orang yang melanggari hukum ahkam Allah adalah seperti satu golongan, kan, yang telah mencabut undi. Mencabut undi tu dia mencabut undi lah, kan. Kita tahu lah mencabut undi apa, kan, untuk menentukan tempat di dalam sebuah kapal. Sebahagian daripada mereka telah mendapat tempat di bahagian atas. Sebahagian daripada mereka ni, satu kaum ni mendapat tempat di bahagian atas dan sebahagian lagi di bahagian bawah. Apabila orang di bawah memerlukan air, so kita kena bayangkan ada sebuah kapal, kan, di mana ada sebahagian orang di atas dan juga ada sebahagian orang di bahagian bawah. Apabila kita bayangkan, apabila orang di bawah memerlukan air, so orang kat bawah ni, orang kat bawah kapal ni memerlukan air, mereka terpaksa pergi ke atas.
mereka terpaksa pergi ke atas kan. Maksudnya bila orang yang bawah so bila orang yang bawah diperlukan air, mereka terpaksa pergi ke atas. So bila orang yang di bawah nak air, kan mereka terpaksa pergi ke atas. Dan sebahagian daripada mereka merancang. So sebahagian daripada mereka ni merancang. Mereka rancang apa? Jika kita lubangkan bahagian kita ni, maka tidak perlu menyusahkan mereka yang di atas. So jika kita letak lubang, contoh kan, orang yang bawah ni kata apa? Orang kat bawah ni kata, jika kita korek lubang kapal ni, kan, kita korek lubang kapal ni, kita tak akan menyusahkan orang di atas, kan. Kita tak akan pergi naik atas untuk pergi ambil air, kan. Sekiranya orang yang di atas membiarkan kejahilan mereka, maka semua mereka akan karam. So jika orang-orang yang di atas tu kan orang yang bawah kata tadi, kita lubangkan saja kapal ni, kan, senang kita ambil air je kan daripada lubang ni. Tak payah kita nak susahkan orang atas. Tapi orang yang atas tu kata apa? Dia kata kalau kita biarkan kejahilan orang yang kat bawah ni, kan, biarkan dia tebuk lubang kapal tu, kita semua akan karam. Tak kisahlah orang yang berada di atas ataupun orang yang berada di bawah, mereka semua akan karam. Sebab apa? Sebab yelah, bila kita dah korek kan, air masuk, jadi kapal akan karam. Sekiranya mereka memegang tangan-tangan orang di bawah, maka mereka semua yang berada di atas ataupun di bawah akan selamat. Maksudnya jika orang yang di atas ni cakap dengan orang bawah ni, tak payah tebuk lubang kapal ni, sebab nanti kapal ni akan karam. So mereka semua akan selamat. So apa keterangan daripada hadis yang berada di atas ni? Keterangan dia adalah, sekali ada sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So bayangkan ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mungkin kami akan musnah dan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang yang soleh lagi bertakwa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila keburukan telah bermaharajalela. So ada seorang sahabat ni datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya, apakah kami akan musnah dan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang yang soleh, kan. Kita ni akan musnah kan? Kita ni akan musnah tak? Kita ni akan binasa tak? Walaupun di kalangan kita ada orang-orang yang soleh, kan, di kalangan kita ada lagi orang-orang yang bertakwa. Tapi Nabi SAW kata apa? Yes, kan, kita still kan akan kena binasa, kita akan dimusnahkan jika keburukan tu telah bermaharajalela. Maksudnya jika keburukan tu dah menguasai kebaikan. Kemunduran dan kemerosotan umat Islam pada masa ini telah diketahui umum. So sejak kitab ni sejak Maulana Zakaria, author kepada kitab ni, penulis kitab ni, awal-awal kan, tahun berapa Zakaria tulis kitab ni? Tahun berapa Maulana tulis kitab ni? Kira rasa sebelum 1980. Sebelum 1980 Maulana dah tulis kitab ni. So bayangkan kan, pada zaman tu pun beberapa tahun yang lepas kan, Maulana sendiri dah tahu, ustaz sendiri dah tahu kemunduran dan kemerosotan ni kan, kemunduran dan kemerosotan umat Islam ni dah nampak kan, dah diketahui oleh umum. Kita semua dah tahu dah. Pelbagai rancangan baru telah diperkenalkan sebagai cara untuk memperbaiki keadaan tersebut. Macam sekarang, betul tak? Ya, macam sekarang kita dah banyak rancangan baru kan oleh politicians kan, banyak yang mereka cadangkan kan, banyak idea yang mereka telah sebarkan kan. So banyak rancangan baru yang telah diperkenalkan. Sebab apa? Sebab mereka rasa cara tu kan dapat memperbaiki keadaan tersebut. Namun demikian, sama ada orang yang berpendidikan agama atau orang yang berpendidikan moden, tidak terlintas pun dalam fikiran mereka tentang penyakit umat yang telah diberitahu oleh tabib yang hakiki dan pendidik yang pengasih, iaitu Nabi Muhammad SAW. So tak kisahlah orang tu berpendidikan agama ke ataupun Waalaikumsalam
Okey, tak kisahlah orang tu berpendidikan agama ke ataupun orang tu berpendidikan moden ke, tapi dia tak pernah terlintas dalam fikiran dia tentang penyakit umat yang telah diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, so sejak dahulu lagi kan, para ulama kita dah agak dah kan perkara ni akan berlaku. Kan, banyak apa orang kata kontroversi, banyak salah pendapat kan. Sedih sangat bila dengar, betul tak? Bayangkan macam mana nak kata, bayangkan adab pun mereka tak ada kan, apa lagi selebihnya. Just fikir about that kan. Adab pun tak ada, apa lagi selebihnya. Okay, sebab orang kata apa, al-adabu faqal ilm, adab dulu baru ilmu kan, adab dulu baru ilmu. Okay, so sangat penting kan bila kita ada peluang untuk belajar adab. Adab ni bukan sesuatu yang kita boleh belajar daripada kitab kan, boleh belajar daripada kitab, tapi selagi kita tak alami perkara tersebut, selagi orang yang tinggi daripada kita kan, ilmu dia tinggi daripada kita, tak tegur kita, dan kita tak akan dapat ilmu yang dipanggil adab tu. Okay, so ilmu ni adab ni banyak, orang kata banyak yang kita dapat belajar kan, jika kita punya surrounding, jika kita punya environment betul. Contohnya macam Hana dulu belajar dekat madrasah. Okay, memang kita ada belajar adab, tapi ustazah sendiri cakap apa, adab ni bukan berdasarkan kitab. Adab ni bukan berdasarkan kitab. Kita boleh baca buku adab kan, dia kata apa, okay, adab ni jika kita nampak orang tu, kita hormat kan. Adab ni kan ditulis dalam buku. Kalau kita nampak ibu bapa kita kan duduk dekat bawah, kita jangan duduk dekat atas sofa kan. Itu semua adab kan. Tapi Ustazah Hana cakap apa, adab ni kita tak akan belajar sehingga kita sendiri ditegur oleh para ustazah ataupun para ustaz kan. Di situlah kita belajar adab. Sebab Hana cakap surrounding kita punya sekeliling tu sangat penting. Jika kita duduk dengan orang-orang beradab, dan kita takkan ada adab kan, kita duduk dengan orang beradab, kita duduk dengan orang baik kan, orang yang tegur kita pun dengan cara berhemah, dan kita akan belajar adab, insya-Allah. Okay, so tadi mana tadi ya? Okay, so sama ada ke orang yang berpendidikan agama ataupun orang yang berpendidikan moden, okay, tidak terlintas pun dalam fikiran mereka tentang penyakit umat yang telah diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW. Okay, so apakah rawatan yang telah ditetapkan oleh baginda SAW dan setakat mana kita mengamalkannya? Subhanallah. Okay, so apa rawatan kan, bila kita ada masalah macam ni kan, apakah rawatan yang diberikan ataupun Nabi SAW dah nasihatkan kepada kita kan, tapi takat mana yang kita amalkan kan, takat mana kita ni sebagai umat Nabi SAW kita amalkan. Okay, tidak ada kezaliman yang lebih dahsyat lagi apabila punca dan asbab yang telah menyebabkan penyakit digunakan pula sebagai ubat dan penawar. Yakni untuk kemajuan umat Islam, ajaran Islam telah dicuai-cuaikan. Sebaliknya pendapat dan fikiran sendiri digunakan. Sedangkan perkara inilah yang telah menyebabkan kemunduran kita. Subhanallah. Okay, so ini Maulana Zakaria. Kalau dapat peluang untuk belajar kan mengenai Maulana Zakaria, ataupun dapat baca mana-mana biografi tu apa, biodata, okay, tentang Maulana Zakaria, baca. Okay, seorang ulama yang sangat baik, yang sangat banyak manfaat yang Maulana dah beri kepada kita. Okay, so mereka kan, Maulana Zakaria sendiri kata apa, dia kata tak ada kezaliman yang lebih dahsyat lagi apabila punca dan asbab telah menyebabkan penyakit digunakan pula sebagai ubat dan penawar. Maksudnya apa? Kemajuan umat Islam ni kan, kemajuan umat Islam maksudnya apa yang kita sedang lalui sekarang ni kan, kita nampak alhamdulillah, kita nampak kemajuan semua ni kan. Tetapi ajaran Islam tu kan kita cuaikan kan. Tengoklah macam mana pemimpin kita kan. Okay, tapi ajaran Islam ni dicuai-cuaikan. Sebaliknya pendapat dan fikiran sendiri digunakan. Okay, pendapat dan fikiran sendiri digunakan. Okay, Hana sure kan ramai yang tahu tentang parlimen whatever semua kan. I'm not touching about politics lah, tapi kan bila kita tengok dengan mata kasar kita sendiri kan, apa yang mereka lakukan macam ni lah kan. Mereka lakukan apa? Mereka menggunakan pendapat
dan fikiran sendiri digunakan. Mereka tolak tepi ajaran Islam. Sebab tu kan kita sedangkan Maulana kata, sedangkan perkara inilah kan yang telah menyebabkan kemunduran kita. Kita nampak, memanglah kita nampak kan, Malaysia alhamdulillah kan, kita nampaklah kemajuan tu. Maksudnya daripada kita kecil dulu sampai sekarang kan, bila kita balik kampung pun kan, kita tengok kanan kiri, ya Allah, dah ada bangunan kat sini. Dulu pokok je, hutan je kan. Kita nampak kemajuan dari segi tu. Tapi kalau nak tengok daripada segi agama kan, itulah kan kita nampak kan, sebab kemunduran tu sebab apa? Kemunduran tu sebab kita punya orang sendiri yang ketepikan ajaran Islam kan. Kita sendiri yang menggunakan akal fikiran kita sendiri, tapi kita tolak agama Islam. Terima kasih Nuria. Ajaran Islam yang membuatkan kita berjaya. Oleh itu keadaan yang demikian telah mempercepatkan ajal si penyakit lagi. So apa yang kita dapat daripada hadis ni, kalam Rasulullah SAW kan, sungguh benar kan apa yang dikatakan. So kita bayangkan dalam sebuah kapal tu kan, kita ada kapal 2 tingkat kan. Ada seorang bahagian Waalaikumsalam, good morning. So dalam kapal ni ada, ni Nabi SAW sendiri beri perumpamaan. Dalam sebuah kapal ada orang atas dan ada orang bawah. So setiap kali orang bawah nak air kan, orang bawah nak air, dia akan pergi ke atas untuk mendapatkan air. So bila orang bawah beri idea kan, boleh tak kita tebuk je kapal ni kan, dan kita akan dapat air daripada bahagian bawah kapal ni kan. Senang. Tapi jika orang di atas cakap, jangan, tak boleh buat macam tu, kalau tak kita semua akan karam, dan orang yang bawah tu akan tebuk lah. Dan jika dia tebuk, semua orang akan karam. So dekat sini pentingnya untuk kita sama mengingat-ingati. Untuk kita kan tadi ada seorang sahabat pergi ke Nabi SAW kan, tanya jika ada orang-orang yang hadis tu dia kata adakah kita ni akan musnah dan binasa, sedangkan di kalangan kita ni masih ada lagi orang saleh yang bertakwa kan. Bayangkan ada seorang yang berbuat dosa, ataupun seorang yang menzalimi kan, tapi kita still ada ustaz-ustaz, kita ada para ustazah, alhamdulillah dekat Malaysia ni kan ramai. Tapi Nabi SAW sendiri cakap, yes, keburukan tu kita akan dapat kemusnahan, kita akan dapat kebinasaan tu jika keburukan tu telah bermaharajalela. Jika keburukan tu over kan, keburukan tu lebih banyak daripada kebaikan. So sebab tu insyaAllah kita sama-sama kan, walaupun mungkin dekat dalam family ni, contoh yang kita boleh buat dalam family kita kan, contoh dalam family kita, kita ada ibu bapa kita ada adik-beradik kita kan, semua di antara kita ada pendapat yang lain-lain kan, kita semua ada pendapat yang lain-lain tapi tak semestinya kita tolak kan. Jika seseorang tu beri pendapat yang baik, tak semestinya kita tolak pendapat dia mati-mati kan. Kita tak boleh tolak pendapat dia mati-mati. Kita kena dengar, saling mendengarkan pendapat orang lain supaya insya-Allah jika tapi yang penting kita bawa ajaran Islam dalam pendapat kita. Jangan kita yang seperti dikatakan oleh Maulana kan, jangan kita tolak ajaran Islam, kita jangan cuaikan ajaran Islam. Jangan gunakan pendapat dan fikiran kita sendiri. Sebab itulah yang membawa kepada apa tadi, kemunduran. Membawa kepada kemunduran Islam ni. So insya-Allah itu saja pada hari ini. Dua perkara yang kita dah belajar pada hari ini adalah fadilat berzikir dan juga fadilat tabligh. Fadilat kita memberi kebaikan kepada orang lain. Tabligh ni actually kita menyebarkan. Tabligh ni kita menyebarkan ajaran agama, kita sebarkan agama Islam. So whatever knowledge yang kita ada kan, kita share kepada orang lain. Tak kisahlah knowledge tu mungkin orang lain dah tahu ke kan, it's okay,
kita, tugas kita hanya menyampaikan. Bukannya tugas kita dah tahu dia ada knowledge tapi kita tak sampaikan. Itu bukan tugas kita untuk tahu dia ada ilmu ke tidak. Tugas kita hanya untuk menyampaikan. Jika orang yang, contohlah kita dah sampaikan tapi orang tu dah tahu dah pun, jika dia humble kan, dia rendah diri, oh ya ke, dia support apa yang kita cakap, dan dia she ataupun he adalah the best person. Okay, dia adalah orang yang sangat rendah hati. Okay, rendah hatilah kan. Tapi jika kita share kepada orang yang dah tahu, dan mereka lagi macam, oh ya ke, alah dah tahu dah, tu doakanlah mereka. Okay, so itulah orang-orang yang sombong kan. Sebab bila kita so kita amalkan dekat diri kita kan. Contoh orang nak share something dekat kita, tapi kita dah tahu dah perkara tu. Contohlah orang share dekat kita apa, orang share dekat kita solat ni 5 waktu. Of course kita dah semua tahu kan solat 5 waktu. Okay, tapi kita ikram dia. Kita ikram tu maksudnya kita sambut dia. Oh ya ke, lepas tu nanti dia beli experience lain pun kita akan sambut dia. Okay, so be apa orang kata humble kan. Kita buat seolah-olah kita tak tahu. Okay, so whatever perkongsian yang orang lain nak kongsi, kita sama-sama ikram, kita sambut. Sebab dia at least dia dah cuba untuk sampaikan sesuatu yang baik. Okay, so insyaAllah, Alhamdulillah, okay, Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk mendengar fadilat ni. Okay, yang dikatakan oleh Nabi SAW kan, Maulana Zakaria telah memberi sedikit pandangan. Okay, so Alhamdulillah kita mendapat sedikit perkongsian daripada Maulana. Okay, so sama-sama, oh Puan Julisana dekat sini, lama tak nampak. Sama-sama, okay, insyaAllah segala, kalau tak ada dah apa-apa soalan, kita akhiri insyaAllah majlis pada hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Okay, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama. Minggu ni adalah minggu terakhir nak buat live. Lepas ada orang lain pula yang take over insyaAllah. Sama-sama Puan Julisana, Adam, Puan Nuria. Okay, have a nice day. Okay, take care, stay safe semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.